Assalamualaikum guys, selamat kembali dalam video saya yang terbaru. Hari ini saya nak review satu kereta. Kalau korang nak tahu kereta apa tu, ini dia, Persona 2019. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, tu Rafi, kerana telah pinjam kereta dia untuk saya review. Tanpa kita membuang masa lagi, kita tengok apa yang menarik dengan Persona 2019. Okay, seperti apa yang korang lihat, inilah dia Persona 2019 yang terbaru. Okay, kita mulakan dengan rupa luaran dulu lah. Okay, kita tengok dulu rupa depan dia. Ini adalah rupa depan Persona yang baru. Ini adalah facelift daripada 2016, yang ini 2019 punya. Jadi korang boleh tengok dekat grill dia tu. Inilah dia buso panah yang Proton telah implement dekat dia punya reka bentuk, dan juga ini adalah infinite width yang tengah menjadi trend Proton punya design language yang Proton gunakan sekarang ni. Lepas tu yang ni adalah spek premium. Spek premium dia tak ada pakai fog lamp. Sini kita boleh tengok dia pakai LED depan. Dia bukan LED, dia DRL, daytime running light. Dan DRL ni adalah satu pengganti kepada fog lamp yang dulu lah, sebab DRL ni pun dah cukup terang untuk replace fog lamp yang dulu. Okay, untuk pengetahuan korang, Persona ni dia punya construction body adalah berdasarkan Proton Iris. Seperti yang korang boleh tengok lah, dia punya proportion pada saya secara personal memang agak pelik. Macam kereta dia agak tinggi sikit, sebab kalau Persona yang dulu dia tak tinggi macam ni, dia agak rendah. Dan Persona ni dia besar, dia punya segmen adalah segmen B. Dia punya lawan macam Honda City, Toyota Vios, Mazda 2 dan juga Volkswagen Bento. Okey, ini adalah bahagian tepi Persona. Kalau macam dekat Iris, kat bahagian bawah pintu ni dia akan ada satu bentuk macam bentuk tajam lah, dia punya creasing line lah. Kalau macam dekat Persona ni, dia punya creasing line dia tu macam tak nampak sangat, tapi dia ada lah dekat situ. Dan kita boleh tengok dia betapa tebalnya pintu dia tu. Dah lah kereta ni nampak tinggi, dia besarkan lagi body pintu tu. Memang nampakkan Persona ni memang tinggi lah kalau daripada kita tengok daripada luar pun, dan kita boleh tengok dia punya proportion dia macam agak pelik sikit. Okay, ini adalah bahagian belakang Proton Persona. Pada saya dia punya belakang dia agak kurang sikit lah, tapi kalau nak dibandingkan dengan 2016 punya, yang ini agak better sikit, sebab kita boleh tengok Proton dia dah ada satu line chrome dekat sini. Tu dah membuatkan dia lawa, dan juga dia ada rear fog lamp, dah tak ada lambang. Dia dah gantikan dengan Proton lettering. Ini adalah dia punya design language yang baru. Dan untuk Persona 2019 semua, dia akan ada satu boot lid ni lah, macam mini spoiler macam tu. Persona ni juga datang dengan shark fin antenna. Okay, ini adalah rim Persona 2019. Macam korang tengok, design yang dulu, design macam kipas. Yang ni dia elegan lah, dia macam more professional sikit. Dia punya size masih sama 15. Dia punya size tayar 185/55. Tapi kalau ikutkan dia punya rim ni 16 lah. Korang tengok dia punya wheel arches ni memang nampak besar. So sebabkan kereta ni dah tinggi, wheel arches nampak besar, membuatkan tayar ni nampak kecil. So bila tayar nampak kecil, untuk keseluruhan bodi kereta ni memang nampak pelik lah. Kereta memang nampak tinggi. Tapi kalau untuk geng-geng yang modify kat luar sana, kalau korang nak cantikkan, maybe korang kena lowerkan kereta ni lah. Tapi kalau korang lowerkan kereta ni, korang akan korbankan keselesaan. So yang ni adalah tingkap blind spot. Okay, jom kita tengok bahagian dalam pula. Okay guys, ini adalah rupa dalaman Proton Persona. Kita mulakan dengan dia punya meter. Okay, ini adalah meter Persona. Kalau kita nak kawal dia punya info-info dekat dia punya skrin kecil ni, dekat sini lah, ada button info ni, kita tekan je dekat sini. Okay, so kita boleh tengok kat sini dia ada journey time, dia ada speed, service reminder. Okay, illumination ni dia boleh kawal kecerahan lampu meter ni. Ni trip A, trip B. Lepas tu ni average fuel. Kat sini dia punya gear indicator. Tapi kalau malam dekat indicator dekat gear sini dia akan berlampu lah. Cuma nak complain sikit, dia punya illumination dekat bahagian minyak ni agak macam tak terang sikit lah. Kalau macam cahaya matahari yang terlampau terang, korang akan macam tak nampak dekat sini. So benda ni macam jadi masalah sikit lah. Ini adalah seat Proton Persona 2019 yang mana dia adalah gabungan leather dan juga fabric dekat bahagian tengah ni. Dan yang saya nak puji dekat Proton Persona ni, dia punya seat, penggunaan seat dia memang agak selesa lah. Bahagian tepi dia ni memang akan grip badan kita, dan juga panjang dia ni akan support kita punya peha. Dia hampir-hampir dekat kita punya pangkal lutut lah.
Tapi cuma untuk apa tone color yang Proton pilih untuk Proton Persona ni, dia memang agak macam tak kena lah sikit, sebab ada warna gelap dekat atas, lepas tu dekat bawah ni dia warna cerah. Dia Proton claim warna cerah ni adalah untuk menambahkan satu suasana yang luas. Ini adalah apa, utility hook, dia punya glove box. Okay, semua material dia adalah hard plastik. Untuk harga ni macam tak kisahlah, boleh terima lah. Ni adalah dia punya aircon fan. Kita boleh cover speed aircon semua. Kat sini ada ruang kalau nak letak barang. Okay. Kat sini ada USB kalau kita nak guna easy connection, iaitu kalau kita nak buat mirroring phone kepada infotainment head unit. Yang ni adalah dia punya gear knob. Gear knob dulu yang 2016 punya agak besar, cangkih, tapi yang terbaru 2019 ni dia diilhamkan daripada Proton X70. Okay, dan ada apa, DNA Geely dekat belakang ni. Okay, ada dua cup holder, handbrake. Kat sini ada dua USB socket, tapi tak tahu fast charging atau tidak. Dan macam saya cakap, memang perlukan armrest lah. Semua kereta memang perlukan armrest. Okay, ni adalah steering Proton. Dia boleh tilt adjustment je, dia tak boleh teleskopik. Ada kawalan media dekat sini. Kat sini kalau kita nak jawab call, nak tukar siaran radio, power volume, jawab call apa semua, tukar mode lah. Dan ada lubang untuk letak tangan kalau kita jalan jauh. Okay, kat bahagian sini pula Proton punya push start button system. Kalau kat Proton Persona 2016 ni ada dia punya headlamp leveling. Ni adalah dia punya cubby hole untuk letak smart tag ke apa. Okay, ni adalah kawalan cermin. Okay, yang menarik kat sini, dia ada auto down dan auto up. Ini adalah blind spot, cermin blind spot untuk bahagian depan. Kalau macam belakang tu pun blind spot mirror juga. Benda ni memang bagus lah design ni. Kalau macam bila kita masuk dekat corner ataupun nak belok kiri kanan, kita boleh nampak lah kalau ada kereta yang lalu dekat sini atau tidak. Lepas tu kalau safety system untuk Proton Persona ni, dia ada VSC dengan traction control, ABS, EBD, BA. Lepas tu yang premium ni dia ada 6 airbag, dia ada ISOFIX dekat belakang. Oh, dan juga dia ada hill hold assist. Kalau macam dekat bukit tu, korang tukar gear M, lepas tu bila dah jalan korang tukar balik pada gear D, dia takkan mengundur belakang lah. Kat sini dia ada apa, parking sensor punya button. Ni lock punya. Ni kalau kita nak turn off kan traction control. Kebanyakan kereta semua berada dekat belah kanan ni lah, tapi yang Proton dia pindahkan kepada bahagian tengah ni semua. Sekarang kita dah berada dekat bahagian belakang Proton Persona. Okay, dia punya panjang seat ni memang akan support kita punya paha bila kita duduk. Cumanya bila seat ni panjang, dia akan compromise ruang kaki ni lah. Dia bukan compromise apabila kita rasa, tapi daripada segi pandangan, secara visual kita akan nampak ruang ni macam agak sempit. Tapi Proton bijak, dia design seat belakang ni, dia bagi macam emboss ke dalam sikit, so untuk tambahkan feeling ruang dekat sini. Dan dekat bahagian seat kaki ni pun agak tinggi macam ni, so kita boleh masuk lah. So dia tambahkan lagi ruang keselesaan dalam kereta ni. Dia punya center hum dia actually pada saya tak adalah tinggi sangat, kira okey lah ni. Ada macam kereta segmen B yang lain, ada agak lagi tinggi daripada sini. Okay, kalau pasal seat pula, seat dia dari segi apa, sudut condong tu bila kita duduk memang selesa. Cuma kat bahagian penumpang belakang ni dia tak ada headrest. Dia jenis headrest yang macam built-in dengan seat ni. Jadi memang agak tak kena lah. Tak kena lah, bahagian kepala tak kena. Kalau dah badan dengan kaki tu semua dah sedap, bila bab kepala macam isu sikit. Bahagian belakang ni memang luas kalau nak letak apa-apa, tapi better jangan letak sebab dia akan ganggu korang punya visibility. Dan seat belakang ni boleh folding kat sini. Nampak? Dia boleh folding. So kalau korang ada barang daripada belakang, nak tambahkan lagi ruang, memang terbaik lah. Cumanya korang kena ingat, kereta sedan dia ada satu beam. Beam yang ni lah. And then dia punya bukaan dia agak kecil. Macam ada certain kereta dia punya bukaan dia agak besar sikit. So jadi bila kalau korang masukkan barang-barang yang lebih banyak dan lebih panjang, mungkin agak mudah lah. Kalau ni dia agak limited sikit dekat dia punya beam ni lah. Okay, inilah permukaan kalau saya duduk dekat tengah.
saya pijak dia punya center hum. Ni kalau kita nak lebih selesa, kita akan makan dekat bahagian belah kanan ni lah, kiri. Okey, untuk bahagian kepala pula ada lebih kurang 4 jari. Cuma tak ada headrest lah. Jadi kira okey, selesa. Kalau macam Sona yang lama tu pakai body gen 2, dia rendah sikit. Tapi yang ni dia memang disebabkan dia tinggi, dia jadi selesa lah. Ruang kepala tu luas. Okay, sini ada cup holder. Ni pun ada cup holder. Ada berapa cup holder dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so dia ada 7 cup holder ya. Okay, ini adalah antara salah satu design terbaru untuk Proton Pesona 2019 yang mana dia menggunakan borderless rear view mirror. Okay, macam korang tak nampak dia punya bingkai tu, just cermin saja. Tapi sebenarnya dia masih ada bingkai, cuma bingkai dia galut sinar. Ini receiver microphone. Kalau korang connect phone korang dengan Bluetooth, korang nak buat call, so korang boleh cakap direct ini dekat sini ya. Sebab kalau kebiasaannya kereta dia akan pasang dekat infotainment ni. Jadi kalau dia pasang dekat infotainment ni, dia akan kacau dengan bunyi angin aircon. Okay, ni adalah sun visor. Okay, kita dah habis review luaran, dalaman, ruang bonnet. Okay, untuk part mechanical Proton Pesona 2019 ni, dia menggunakan enjin 1.6 liter VVT, menggunakan CVT untuk yang spek premium. Fuel consumption yang kawan saya gunakan dalam 14 lebih. Dia punya horsepower dia dalam 109 PS dan 150 Nm of torque. Dia punya torque dia agak tinggi lah dekat situ. Dia punya chassis menggunakan monocoque design. Dia punya suspension system menggunakan McPherson strut dekat depan, torsion beam kat belakang, ventilated disc kat depan, drum brake dekat belakang. Memang satu setup yang biasa dan murah lah. Kalau macam untuk Pesona yang first generation punya, dia untuk suspension belakang dia menggunakan multi-link. Itu memang korang boleh rasa dia punya Lotus handling lah. Tapi tak bermakna untuk Pesona 2019 ni dia tak ada DNA Lotus tu. Memang ramai orang cakap Proton Pesona ni memang dia hebat daripada segi handling dengan comfort kereta tu. Okay, saya rasa saya dah cover daripada luaran, design dalaman, dia punya bahagian boot, dia punya bahagian enjin. Sekarang ni kita akan teruskan lah dengan dia punya daripada segi pemanduan macam mana. So, stay tune untuk video yang seterusnya. Bye bye.